pada tahun 1996, World Competitiveness Report mengiktiraf negara Malaysia ini sebagai mempunyai perkhidmatan awam yang 4 terbaik di dunia pada masa itu. Jadi sumbangan Malaysia terhadap KAPAM ini begitu besar, bukan saja dari segi prosedur dan proses, peraturan-peraturan yang kita perkenalkan dan dibukukan oleh Commonwealth Office, bahkan juga dengan sokongan kita menjadi tuan rumah kepada konferensi KAPAM. Di sini saya teringat ada satu konferensi berkenaan dengan Civil Service Link yang diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat pada masa itu, Datuk Seri Dr. Mahathir. Dan pada 1998, Annual Conference KAPAM juga diadakan di Malaysia. Banyak isu-isu yang dibincangkan di seminar konferensi KAPAM ini ada relevannya dengan isu-isu di negara kita ini. Satu daripada isunya ialah perhubungan di antara perkhidmatan awam dengan orang-orang politik. Kita tahu di negara-negara Commonwealth termasuk Malaysia, wujud konsep neutrality of the public service, iaitu sebuah perkhidmatan awam yang berkecuali, iaitu perkhidmatan awam yang akan berkhidmat kepada parti mana saja yang memerintah, sama dengan negara-negara Commonwealth yang lain. Yang keduanya, perhubungan di antara orang politik dengan civil service yang menjadi isu di beberapa buah negara Commonwealth. Di setengah negara ada yang mempunyai perkhidmatan awam yang tidak begitu peka terhadap dasar kerajaan dia, dan ada konflik. Ada juga situasi di negara-negara yang berkenaan di mana orang-orang politik cuba mempengaruhi prosedur dan proses dalam perkhidmatan awam dan menimbulkan juga kemelut. Ini isu yang kedua. Isu yang ketiga ialah berkenaan dengan accountability dan transparency. Bagaimana yang umum diketahui, juga di negara-negara Commonwealth telah sedia wujud peraturan-peraturan seperti pemberian tender, promotion, menukarkan pegawai, mengambil disiplin. Di negara-negara lain itu ada masalah, ada interference. Sama ada baik atau tak baik, saya tidak boleh membuat penilaian. Tapi inilah dia isu-isu yang dibincangkan selalu di KAPAM. Yang akhir sekali, selalu juga, kerap juga dibincangkan langkah-langkah menambah baik, memperbaiki perkhidmatan awam. Di sini Malaysia kerap kali di tempat yang boleh dikatakan terunggul juga, oleh kerana kita banyak memperkenalkan idea-idea untuk memperbaiki perkhidmatan awam seperti ISO 9000 misalnya. Dan sebelum saya bersara, di sini kita juga memperkenalkan e-commerce. Saya teringat EDI masa itu, Electronic Data Processing, EDP, di Jabatan Kastam pada masa itu. Dan di sini Malaysia mendahului negara-negara yang lain dari segi e-commerce. E-tender pun ada di sini, e-telekom kan. Jadi saya fikir mesyuarat KAPAM pada yang menjelang ini mempunyai satu peluang bagi perkhidmatan awam di Malaysia untuk memperkenalkan usaha-usaha perkhidmatan awam untuk mempertingkatkan mutu dan nilai perkhidmatan, seperti usaha-usaha yang sedang dijalankan sekarang. Conference ini bukan sekadar kita menjadi tuan rumah. Oleh kerana Malaysia terkenal sebagai menjadi tuan rumah yang begitu unggul di dunia. Pada saya, peluang ini naklah kita ambil sebesar-besarnya untuk memperkenalkan usaha-usaha baru kita untuk memperbaiki perkhidmatan awam.
Okey, kembali bersama kami dalam bicara khas Kapam 2014 secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC ini, dan saya masih lagi bersama yang berbahagia Datuk. Jadi Datuk, pejancelik dah nak habis apa Kapam kita. Banyak lagi Datuk nak cakap sebenarnya banyak. Banyak lagi tapi tak bukan sempat. Senang kita dapat berjumpa. Betul. Okey Datuk, mungkin secara rangkumannya lah, sekali lagi kita war-warkan kepada rakyat Malaysia, terutamanya penjawat awam lah Datuk. Apa yang penting mengenai Kapam, apa yang mereka perlu tahu mengenai Kapam, apa keterlibatan yang mereka perlu lakukan untuk sama-sama merakyatkan perkhidmatan awam itu. Saya beginilah, oleh kerana Kapam ni, iaitu pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan juga pengurusan. Jadi apa yang mampulah unit modern pentadbiran mampu ni mengharapkan supaya kita semua penjawat awam lah sama-sama meraihkan tentang persidangan Dwi Tahunan Kapam 2014 yang diadakan ini. Jadi kita pelbagai bentuk yang kita boleh lakukan, iaitu dari segi penyertaan dalam program-program sempena tahun sempena persidangan Dwi Tahunan yang diadakan di Putrajaya ini. Sebagai contoh, semua orang boleh menghadiri persidangan tersebut. Cuma dekat sini ialah oleh kerana ini merupakan satu anjuran badan dunia Kapam ni untuk menghadiri seminar ini, persidangan ini, ada sedikit bayaran yang dikenakan. Tapi yang ini bagi organisasi perkhidmatan awam, kita dah maklumkan kepada semualah perkhidmatan awam di agensi perkhidmatan awam di negara ini tentang bagaimana nak menyertai persidangan yang akan diadakan, iuran dan sebagainya. Jadi bolehlah buka laman web Kapam untuk menyertai seminar ini. Dan dalam pada itu juga saya mengharapkan supaya sama-samalah kita meraihkan dengan kehadiran majlis perasmian yang akan diadakan pada pagi 19 Oktober 2015. Dan kehadiran untuk majlis perasmian ini kita pun dah maklumkan kepada semua ketua-ketua jabatan, KSU, dan kehadiran ini tidak ada kena bayaran yuran dan sebagainya. Jadi jemputlah ramai untuk kita meraihkan persidangan Kapam tahun Dwi Tahunan Kapam 2014 bersempena dengan sambutan 20 tahun penumbuhan itu Kapam. Signifikannya sambutan 20 tahun penumbuhannya. Dan murid sekolah juga, jangan lupa cikgu-cikgu yang di sekitar Putrajaya ni bawa ramai-ramai anak murid. Bawalah ramai-ramai anak murid untuk ataupun penuntut ke pameran tersebut. Insya-Allah. Saya mana Fazli ni tak okey, ada kat sana. Jom kita dah nak habis dah. Dah nak habis masa dah. Alah, tadi saya borak-borak tadi. Awak nak join larian Larian Datuk kata kena daftar dulu. Sebenarnya kalau saya memang minat larian-larian ni. Lepas tu kepada anda semua yang meminati yang suka larian-larian ni, ada ini maklumatlah untuk anda yang ingin menyertai larian tersebut. Anda boleh pergi ke laman web www.hoosa.asia. Daftar kat situ. Betul betul ataupun paling mudah sekali menghubungi pihak majlis anggota majlis sukan dan kebajikan anggota kerajaan yang berpejabat di Putrajaya. Jadi kalau khususnya bagi orang Putrajaya kan, saya rasa lagi mudah. Di situ mereka akan dapat tahu sama ada lagi sebab kita sasarkan untuk larian ini ramai. Betul, sebab dia ada banyak kategori. 5,000. Dia banyak kategori. Kita banyak kategori. Hubungi terus saya tak ada dekat sini, tetapi boleh buka laman web Maksab. Maksab Majlis Sukan dan Kebajikan Anggota Kerajaan. Okey, insya-Allah. Jom sama-sama kita semarakkan Kapam 2014. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan yang berbahagia Datuk Wira Omar bin Kasih, Ketua Pengarah Mampu. Nak jumpa kat Melaka, akhirnya jumpa kat sini. Saya nak jumpa dia dulu. Terima kasih. Okey. Baik. Dan terima kasih juga ni kepada tetamu-tetamu kita penjawat awam ni yang tanya soalan tadi. Terima kasihlah ucapkan kepada mereka semua. Okey. Baik, kepada anda insya-Allah seperti yang Datuk katakan tadi, akan diusahakan sebenarnya apa yang dapatan daripada Kapam 2014 disebar luaskan fahamannya kepada penjawat awam seluruh Malaysia. Dan jangan lupa juga kita di RTM juga dalam berita kita, dalam program-program kita, semuanya akan kita bawakan inti kepada Kapam 2014.
Dan seperti mana yang Datuk katakan tadi, kita harus menyemarakkan lagi program apa nama ni? Kapam kita ni kan. Ikut tengok dia punya pameran, tarian dan sebagainya. Okey, jom. Tak sebab minat tak apalah. Tak apalah Datuk punya. Okey, jadi kami nak laporkan tirai. Saya Fazli. Saya Fazli. Saya dan Fazli. Saya Fazli. Syaril, mewakili penerbit kami dan juga semua kru-kru penerbitan. InsyaAllah, terima kasih atas perhatian anda bersama Bicara Khas Kapam 2014. Assalamualaikum. Selamat malam.